Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak buat ulasan perlawanan di antara Terengganu menentang Sarawak United, yang mana Terengganu menang 1-0 pada perlawanan ni. Boleh dikatakan Terengganu ada beberapa percubaan yang berbahaya, tetapi disebabkan kecemerlangan goalkeeper Sarawak United dan juga barisan pertahanan Sarawak berjaya untuk menghalang percubaan tersebut dari ditembusi ke dalam gawang. Jadi 1-0 itu adalah satu kemenangan yang menunjukkan Terengganu sebenarnya struggle daripada segi penyudah dalam beberapa game ataupun dalam 2 season ni. Memang Terengganu agak sukar untuk menjaringkan gol apabila bertemu dengan pasukan yang bermain dengan fully defend lah kita kata untuk pasukan Sarawak. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Terengganu. Apakah yang saya suka tentang pasukan Terengganu? Yang pertama yang saya suka adalah tentang gandingan defend dia, iaitu Syarul Nizam dan juga Papa Dekite, yang mana saya lebih tertarik kepada peranan daripada Syarul Nizam. Syarul Nizam menunjukkan kematangan dalam barisan pertahanan, bukan sahaja dari segi bertahan, tetapi beliau telah menunjukkan improvement yang sangat baik daripada segi menyerang, yang mana kita boleh dikatakan pemain seperti Syarul Nizam adalah player yang mampu untuk jadi ball playing centre back, yang mana kita boleh tengok beliau mempunyai kelebihan daripada segi passing jauh ataupun long ball punya passing lah. Satu gerakan yang dilakukan oleh Faisal Halim adalah berpunca daripada Syarul Nizam. Di sini kita boleh lihat yang Syarul Nizam bukannya padu ataupun hebat daripada segi bertahan, beliau mempunyai pembacaan game yang bagus dan beliau juga mempunyai vision dan juga passing accuracy yang tepat dengan hantaran-hantaran jauh beliau. Jadi beliau memang boleh involve untuk start the build up dan juga untuk melancarkan serangan, terutamanya daripada segi counter attack. Jadi inilah kelebihan yang ada pada Syarul Nizam yang diguna pakai dalam perlawanan ni. Dan dalam situasi set pieces juga kita boleh tengok beberapa kali ketika Terengganu dapat corner kick, Syarul Nizam sentiasa berjaya untuk challenge bola untuk mendapatkan bola dan berjaya untuk melakukan beberapa percubaan walaupun tidak on target. Tetapi inilah kelebihan yang ada pada Syarul Nizam, dan dia improve daripada game ke game untuk menunjukkan yang beliau adalah seorang centre back muda yang berkualiti, bukan sahaja dari segi bertahan, tetapi beliau juga boleh involve untuk menggunakan kelebihan yang ada pada beliau untuk membantu bahagian serangan pasukan Terengganu. Itu yang pertama yang saya suka. Yang kedua, apa yang saya suka adalah di bahagian tengah, iaitu gandingan Azalinullah dan juga Habib Harun serta dibantu oleh Manny Ott, yang mana kemasukan Azalinullah yang bertindak sebagai nombor 6 ataupun defensive midfielder pada perlawanan ni telah memberi kelebihan dan juga peranan yang baru kepada Habib Harun, yang mana kita boleh tengok pada perlawanan ni memang Habib Harun boleh dikatakan beliau tidak perlu untuk memikirkan tentang cara untuk bertahan. Satu, disebabkan Sarawak memang bermain dengan counter dan tidak banyak menyerang, dan yang kedua disebabkan ada Azalinullah yang sentiasa berada di bahagian middle third untuk berada lebih deeper ke bahagian pertahanan sekiranya di counter. So Azali dah boleh backup pertahanan ataupun challenge untuk menghalang pergerakan ataupun counter attack yang dilakukan oleh pasukan Sarawak. Jadi di sini disebabkan wujudnya Azali yang berperanan sebagai number 6, maka Habib Harun kita boleh tengok beliau dengan Manny Ott boleh bergerak bebas ataupun senang cerita lebih ofensif ke bahagian hadapan untuk involve dengan build up. So kita boleh tengok 1-2 banyak berlaku di bahagian tengah apabila gerakan dilakukan oleh Habib Harun. Bahkan Habib Harun juga ada satu shot on target berjaya ditepih oleh Taufik Ar-Rashid. Jadi benda inilah yang kita nampak apabila Habib Harun lebih ofensif, kita nampak yang beliau mempunyai kelebihan ataupun keupayaan untuk membantu bahagian serangan dengan short passing, dan juga positioning beliau sentiasa on target ataupun on point lah untuk berada dalam kedudukan yang betul untuk menerima bola ataupun untuk create the movement bagi pasukan Terengganu ketika mereka menyerang. So benda ni yang saya suka di bahagian tengah, dengan kehadiran Azali telah membolehkan Habib Harun menunjukkan potensi beliau di dalam corak menyerang bagi pasukan Terengganu, terutamanya ketika Terengganu attack di bahagian tengah. So benda tu sangat smooth dan sangat menarik untuk ditonton apabila peranan Habib Harun lebih kepada ofensif, dan nampaknya beliau mampu untuk lakukan perkara tersebut walaupun selalunya lebih kepada defensif
punya player ataupun typical punya player. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang saya suka tentang pasukan Terengganu ni adalah mengenai mereka punya pertukaran yang dilakukan di second half, yang mana pertukaran membawa masuk Faisal Halim ataupun Miki telah memberikan impak yang sangat positif kepada bahagian serangan pasukan Terengganu, dan pertukaran yang dilakukan juga serta membawa masuk Azam Azmi dan juga Alif Zakaria untuk bertindak sebagai left back kanan dan juga left back dan juga right back telah memberikan satu dimensi yang baru bagi bahagian attacking pasukan Terengganu. Sebab apa saya kata begitu? Sebab dengan kemasukan Faisal Halim, kita boleh lihat yang bahagian kiri pasukan Terengganu lebih efektif dan lebih berbahaya untuk menyerang berbanding ketika Hakimi Abdullah yang boleh dikatakan tidak beberapa menjadi pada perlawanan ini. Tetapi dengan kemasukan Faisal Halim, kita boleh tengok dengan gerakan lincah beliau, dengan dribbling beliau dan positioning beliau, semangat beliau walaupun baru lega pada demam, menunjukkan satu corak permainan yang menghiburkan buat para penonton lah. Jadi Faisal Halim masuk tu, kita nampak efek ataupun kesan yang lebih positif untuk bahagian serangan Terengganu di bahagian winger. Jadi itu yang saya suka tentang Faisal Halim. Manakala untuk Alif Zakaria dan juga Azam Azmi, apabila masuknya dua player ni, kita boleh lihat yang mereka berdua pun boleh bantu bahagian serangan dengan buat supporting play, yang mana Arif Fazilah dan juga Azharul Nazaris pada first half boleh dikatakan mereka berdua bagus, tetapi boleh dikatakan dari involve untuk membantu bahagian serangan mereka sedikit kurang. Jadi apabila kemasukan Alif Zakaria di bahagian kiri, kita boleh tengoklah bahagian kiri tu memang Faisal Halim dan juga Alif Zakaria boleh buat kerja dengan bagus. Dan yang paling saya menseronok ataupun paling saya suka adalah tentang Azam Azmi di bahagian kanan, yang mana kemasukan beliau kita boleh tengok Terengganu pada awal dengan kehadiran Azharul Nazaris pun mereka lebih kepada fast full back, yang mana mereka akan letak right back ni masuk kepada kawasan middle third untuk overload player di situ ketika Terengganu cuba untuk attack di bahagian tengah ataupun penetrate pasukan lawan di bahagian tengah. Dan ketika Terengganu nak attack di bahagian kanan, maka pemain-pemain seperti Azam Azmi ni mereka takkan bertindak sebagai fast fullback, sebaliknya mereka akan bertindak untuk buat underlap ataupun buat overlap untuk membantu bahagian serangan lah. Jadi kita boleh tengok ada overlap yang dilakukan dan underlap yang dilakukan oleh Azam Azmi, berjaya untuk create satu assist ataupun berjaya untuk create satu movement yang lawa, yang mana dia berjaya melakukan cutback, tetapi sayang Nik Sharif pula tertampan bola tu melambung. Jadi impak tu lebih positif, yang mana Azam Azmi lebih ofensif dan lebih membantu bahagian serangan berbanding dengan Azharul. Azharul bukannya tak bagus, dia bagus, tetapi in term of lebih ofensif ataupun lebih membantu bahagian serangan, Azam Azmi boleh buat benda tu lebih baik daripada Azharul. Jadi kemasukan pertukaran yang dilakukan oleh Coach Nafuzi Zain ni dengan bawa masuk player-player baru di second half telah memberi impak yang lebih positif kepada corak permainan dan lebih positif kepada bahagian serangan. Jadi benda tu yang saya suka. Tentang Nik Sharif Asifi, beliau memang sangat bagus di bahagian winger kanan, tetapi macam saya cakap, beliau mungkin boleh perbaiki daripada segi crossing ataupun hantaran-hantaran beliau boleh perbaiki lagi, dan beliau juga perlu lebih berani untuk take risk ataupun mengambil risiko untuk cuba beat pertahanan lawan dengan larian-larian yang lebih berbahaya ataupun penetrate masuk ke dalam T-box berbanding daripada mengharapkan overlap daripada right back sahaja. So benda tu yang boleh diimprove oleh Nik Sharif Asifi lah, dan daripada segi finishing. Itu untuk pasukan Terengganu. Dan apakah kekurangan pasukan Terengganu pada perlawanan ni? Kekurangan pasukan Terengganu pada perlawanan ni boleh dikatakan satu, daripada segi penyudah. Mereka ada beberapa percubaan yang berbahaya, tetapi sayang mereka gagal untuk skor. Jadi penyudah mereka, execution, idea dah ada, mereka dah jalankan idea, tactical adaptation dah bagus, tetapi daripada segi finishing mereka gagal untuk menyudahkan peluang-peluang yang terhidang. So mereka perlu perbaiki benda tu satu. Yang kedua, mereka juga perlu perbaiki link up antara Kepa Sherman, sebab boleh dikatakan Kepa Sherman bukannya typical player yang suit dengan tactical daripada Nafuzi Zain. Sebab Kepa Sherman ni dia tidak terlalu mobile, yang mana beliau tidak banyak bergerak, yang menyebabkan boleh dikatakan apabila serangan-serangan yang dilakukan di bahagian winger oleh pasukan Terengganu gagal dimanfaatkan untuk mencari Kepa Sherman akibat daripada off-ball movement, running beliau boleh dikatakan tidak on time ataupun tidak berada dalam kedudukan yang tepat untuk menerima bola. So Kepa Sherman bukanlah seperti dahulu seorang pemain yang mobile dan boleh menjaringkan gol dengan baik hasil daripada link up dengan baik. Tetapi pada perlawanan semalam, Kepa Sherman gagal untuk link up dengan baik, berada dalam posisi yang baik disebabkan movement beliau tidaklah terlalu
Terengganu banyak untuk bebas daripada kawalan yang dilakukan oleh Gonzalo Soto dan juga Raja Imran. Jadi benda tu memainkan peranan yang penting lah di bahagian hadapan pasukan Terengganu. Yang ketiga, pasukan Terengganu juga boleh dikatakan agak kurang daripada segi set pieces, daripada free kick dan juga daripada corner kick. Boleh dikatakan corner kick mereka tidaklah terlalu menjadi, dan mereka tiada seorang target man yang boleh dikatakan boleh challenge kepada high ball. Jadi apa gunanya ada Papadekiti dalam kotak penalti kalau tak boleh nak target kan. So mereka juga boleh improve daripada corner kick, bagaimana mereka nak manfaatkan ketinggian yang ada pada Papadekiti ataupun kelebihan yang ada pada Shahrul Nizam, macam saya cakap pada awal video tadi. Jadi benda itulah yang perlu diimprove oleh skuad Terengganu. Sebab apa? Sebab mereka boleh nak menang every game, tapi boleh dikatakan mereka juga antara penjaring yang terendah dalam Liga Super. So benda ni disebabkan apa? Disebabkan ketumpulan bahagian serangan. So mereka perlukan striker yang lebih mobile. Mungkin next season lah boleh tukarkan. Jadi itu untuk pasukan Terengganu. Untuk pasukan Sarawak pula, apa yang boleh saya puji adalah tentang struktur. Mereka bertahan pada perlawanan ni, bermain dengan low block, dengan double layer punya defense. Mereka berjaya untuk bertahan dengan baik. Back four mereka, Gonzalo Soto, Raja Imran, berjaya menunjukkan satu corak permainan yang bagus. Asian Turu pun bagus buat goal line clearance yang Faisal Halim shoot. Tetapi yang paling saya nak puji adalah tentang Taufik Ar-Rashid, yang mana goalkeeper Sarawak United pada perlawanan ni ibarat dirasuk oleh legenda bola sepak ataupun goalkeeper Lev Yashin, Golden Bank, Man of New Year dan sebagainya, apabila beliau berjaya untuk save bola-bola berbahaya daripada pasukan Terengganu. Reflection dia bagus, pembacaan bola dia bagus. So memang saya tengok dia memang bagus lah keeper ni, reflect dia, shot stopper bagus. Memang Taufik Ar-Rashid semalam antara goalkeeper yang perform gila. Jadi beliau memang patut diberi pujian dan memang boleh tepuk tangan lah. Tahniah untuk Taufik. Disebabkan kecemerlangan beliau, memang Terengganu tak boleh nak berpesta gol. Jadi itu saja ulasan saya. Assalamualaikum.